Sini tinggi sangat. Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashab nizam. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa qadudul mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai akan saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Yang mati silakan Fadil, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengurusi masjid, jawatan kawasan masjid, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah guna serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada bulan ini insya-Allah kuliah kitab bimbingan mukminin ataupun Mau'izatul Mukminin. Kita berada di muka surat 20, betul surat 20 untuk terjemahan tu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi yang ummi, betul Anahu ba'asan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi. Sungguh Allah Ta'ala telah mengutus seorang nabi yang ummi. Maksudnya tidak pandai membaca dan menulis, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Buta huruf Kalau zaman sekarang namanya buta huruf lah, kan? Tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi Allah Ta'ala beri kelebihan lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi daripada keturunan Quraisy wal Qursyiyyi Muhammadan birisalatihi ilal Arab, iaitu Nabi Muhammad SAW tadi dengan membawa risalah Tuhan kepada seluruh Arab dan juga seluruh manusia. Kemudian kepada golongan jin dan juga manusia, wal jin wal insi.
Kerana Nabi diutuskan kepada semua manusia. Malahan golongan jin dan bukan manusia dan jin pun akan mendapat dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga golongan Arab dan bukan Arab. Bukan Arab, namanya Al-Ajam. Namanya golongan Ajam. Mereka juga mendapat risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah Ta'ala telah menutup kerasulan dan kenabian itu dengan mengutus baginda. Jadi baginda adalah rasul yang terakhir. Dia adalah rasul yang terakhir. Kemudian sebagai seorang pemberi khabar gembira dan menakutkan. Wa faja'alahu akhiral mursalin basyiran wa nazira. Sebut dalam kitab Arabnya. Allah Ta'ala menjadikan dia, Nabi Muhammad itu, akhir kesudahan segala rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendakwa dia menjadi nabi dan rasul, maka itu orang itu adalah sesat. Golongan itu sebagai golongan yang sesat. Seperti antaranya yang pernah kita dengar Musailamah Al-Kazab pada zaman Nabi lagi lah, mana selepas berwafat Rasulullah. Musailamah Al-Kazab namanya. Kazab maksudnya penipu lah. Namanya Musailamah, tapi gelarannya sebagai Al-Kazab, mana orang yang menipu, yang mendakwa sebagai seorang nabi dan juga rasul selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajak ke jalan yang benar dan agama Allah Ta'ala dengan izinnya, dan juga dengan sebagai pelita yang memberi cahaya, sirajan wa munira, wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Di mana Nabi Muhammad SAW menyeru kepada agama Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, dan juga Nabi itu sebagai sirajan munira, pelita, penderita yang menaungi, memberi cahaya lah kepada umat manusia. Kemudian Allah SWT menurunkan kitab suci yang penuh hikmah kepada Rasulnya. Wa anzala alaihi kitabahu al-hakim. Allah Ta'ala menurunkan kitab suci yang penuh hikmah kepada Rasulnya yang terakhir. Dengan kitab itulah Allah Ta'ala menjelaskan agamanya yang lurus. Wasarrahu bihi dinahu al-qawim. Allah Ta'ala menunjukkan jalannya lurus dan mewajibkan semua makhluknya untuk mempercayai segala yang termuat di dalamnya, dalam Quran lah. Dalam Quran terlengkap lah semua sebenarnya. Cuma kita kena faham lah, Quran ni dia berbentuk ada yang ayat-ayat yang secara terperinci diceritakan, disebut perkara masalah itu. Ada ayat-ayat yang tidak disebut secara terperinci, ringkas saja, tapi diperincikan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling mudahlah kaifiat solat. Kaifiat solat dalam Quran dia tak ada sebut secara detail. Dia tak buat detail. Tapi kaifiat solat ini disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama lah. Macam tu. Kalau ada orang mendakwa Quran tu tak lengkap, tu penipulah. Quran tu dia lengkap. Cuma ada ayat-ayat yang dijelaskan secara terperinci perkara itu. Dalam Quran lagi dia sebut secara terperinci, jelas. Tapi ada ayat-ayat yang tidak disebut secara terperinci. Contoh paling mudahlah solat kan. Solat lah. Dia tak ada sebut secara detail, contohnya perkara yang membatalkan solat, perkara tak membatalkan solat, rukun solat dan sebagainya. Rukun solat ada 13. Ada tak sebut dalam Quran secara perinci? Tak ada, kan? Dia tak ada sebut. Dia sebut aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan semayang, tunaikan zakat. Betul? Jadi yang perincikan ialah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Mereka membahaskan perkara itu dalam kitab-kitab mereka lah. Sebabnya kitab-kitab fiqh kadang-kadang tengok panjang.
kan, berjilid-jilid kitab fiqh. Contohnya kitab Majmu' Syarah Muhazzab tu kan banyak jilid tu. Yang menghuraikan kitab matan Minhajut Talibin. Kitab Minhajut Talibin tu pun dah panjang dah. Kitab Minhajut Talibin tu pun panjang dia penulisannya. Kupasan dia panjang. Belum lagi dia punya syarah dia. Syarahnya contohnya Majmu' Syarah Muhazzab. Kan banyak jilid kan. Okey. Jadi maknanya masalah fiqh ni luas. Sangat luas kan. Tak termuat lah yang apa yang tersebut dalam Quran itu. Sebab tu para ulama perlu memperincikan lagi perkara-perkara tersebut dalam kitab-kitab mereka. Apalagi mazhab pun banyak. Ada 4 pula mazhab pula. Ada mazhab Imam Syafi'i. Kalau Majmu' Syarah Muhazzab itu syarah kepada Minhajut Talibin itu pun itu dalam mazhab Syafi'i je. Belum lagi mazhab-mazhab lain. Belum dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Baik, seterusnya ahli sunnah mempercayai bahawasanya hari kiamat itu pasti datang dan tidak perlu diragukan lagi. Wa anna sa'ah atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu satu benda yang pasti berlaku. Cuma tak tahulah bila berlaku. Orang-orang kafir Quraisy selalu mempelekehkan Rasulullah SAW. Kerana Nabi ada sebut berkenaan dengan kiamat kepada orang kafir Quraisy, terutama seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dalam konteks Nabi berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, Nabi ada sebut berkenaan dengan kiamat. Tapi kalau mereka itu mempelekehkan ataupun mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka menunjukkan tulang yang telah pun hancur, ditunjukkan pada Nabi, ya Muhammad, kau tengoklah tulang ni, dah hancur, macam mana Tuhan kau nak hidupkan semula kan? Perkara ini pada hari kiamat. Sedangkan benda itu mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kepada Allah. Kerana kalau Allah Taala tunjukkan perkara itu pada Nabi dan mereka tetap tidak beriman, sudah tentu mereka akan diazab, diturunkan bala bencana ketika itu jugalah. Itu sebabnya ada benda-benda kadang-kadang Nabi tak tunjukkan benda itu kepada orang kafir Quraisy. Walaupun mereka membantah Nabi, mereka mempelekehkan baginda Rasulullah SAW dalam konteks Nabi berdakwah tadilah dan mengajak mereka beriman kepada Allah. Sebab apa? Kalau ditunjukkan benda itu, kebangkitan itu berlaku di depan mata mereka dan mereka tetap tidak beriman, sudah tentu akan diturunkan azab ketika juga ialah kepada mereka orang-orang kafir Quraisy tadi. Baik, kemudian dan bahawasanya Allah Ta'ala akan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati pada hari itu dan semuanya akan kembali sebagaimana keadaan asalnya. Kita akan kembali semula kepada keadaan asal kita. Wa anna Allah Ta'ala yab'asu man yamutu kama bada'ahum ya'udun. Sungguh Allah Ta'ala akan membangkitkan semula orang-orang yang telah mati ni sebagaimana permulaan mereka. Kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana permulaan mereka dahululah. Sebab mencipta kali kedua sangat mudah. Berbanding dengan penciptaan pertama. Penciptaan pertama pun mudah kepada Allah. Hanya Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau penciptaan kali pertama mudah, Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi ini sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Apalagi penciptaan kali kedua. Lagi mudah. Kan? Ketiga, dalam konteks manusia mencipta satu benda. Manusia mencipta kereta, manusia membuat rumah, manusia membuat motosikal dan sebagainya kan? Manusia mencipta lampu, mencipta jam, manusia mencipta komputer, manusia mencipta apa lagi? Telefon, kan? Benda-benda yang canggih lah, macam tu. Jadi permulaan penciptaan mereka satu benda tu memanglah susah. Mereka mengujinya dengan beribu kali, beratus kali diujilah untuk memastikan benda tu boleh berfungsi kan? Boleh berfungsi. Okey?
Akhirnya hidup kan. Berpusinglah benda tu. Jadi kalau kali pertama mereka buat tu susah, kali kedua tu tentulah mudah. Sebab mereka dah belajar pada kali pertama. Mana yang silap, mana yang kurang, mana yang lemah, mana dia punya fuse yang tak berfungsi, mana alat-alat yang tidak berfungsi dan sebagainya. Mudahlah. Apalagi zaman sekarang kan, dengan teknologi canggihnya. Kalau dulu kalau macam kamera diasingkan dengan handset. Kamera diasingkan pada handset, lepas tu video pun semua asing. Lepas tu apa lagi? Boleh katakan semua diasingkan daripada handset. Betul tak? Tapi zaman sekarang ni semua ada dalam tu. Semua ada kan. Nak menyatakan pada kita kecanggihan teknologi ya. Yang Allah Ta'ala bagi ilham pada manusia. Macam tu. Baik, seterusnya Allah Ta'ala telah menjadikan syurga lalu disediakan sebagai tempat yang kekal untuk orang yang dikasihinya, dan mereka itu akan beri kemuliaan dalam syurga dengan kurniaan yang besar, iaitu dapat melihat kepada wajahnya yang maha mulia. Sehingga mereka dapat melihat akan wajah Allah Ta'ala. Kisah berkenaan dengan boleh melihat Allah Ta'ala ini, dialog ataupun dialog ataupun soal jawab manusia ahli syurga itu dengan Allah Ta'ala itu, kalau tuan-tuan mengaji kitab Jauhar Marhum. Dalam kitab Jauhar Marhum tu yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, pada bab yang terakhir berkenaan dengan syurga dan nikmat-nikmat syurga. Okey, nikmat-nikmat syurga. Dalam kitab Jawi itu, kitab Turas lama tu, dia ada cerita berkenaan dengan dialog antara penghuni syurga dengan Allah Ta'ala. Penghuni syurga dengan Allah Ta'ala. Sampailah mereka, Allah Ta'ala menunjukkan dirinya kepada penghuni syurga. Dia ada sebut dalam kitab tu lah. Sebenarnya tak banyak pun kitab berkenaan perbincangan tentang ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Dalam kitab Jauharah Tauhid, dalam kitab Tuhfatul Murid ataupun Hasyiah Al-Bajuri kan, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, Syekh Ibrahim Bajuri, dia menghuraikan berkenaan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini harus Allah Ta'ala itu memperlihatkan dirinya kepada manusia. Disebut dalam syair-syairnya lah, disebut dalam kitab kitab Jauhar Tauhid, yang disebut dalam syarahnya pun disebut kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jauhar Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani Allah Ta'ala. Baik, seterusnya, kemudian selain itu Allah Ta'ala juga menjadikan neraka itu disediakan sebagai tempat yang kekal untuk orang-orang yang kafir kepadanya, melawan serta membantah ayat-ayat Allah Ta'ala, kitab-kitab, rasul-rasul, dan golongan orang yang semikian itu terhalang daripada nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana orang-orang kafir ini dia akan terhijab. Sedangkan orang beriman dia tidak akan dibukakan hijab. Sebelum itu memang ditutupkan hijab. Kita tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala membuka hijab dia. Maka orang-orang beriman akan dapat melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Sedangkan orang-orang kafir, mereka itu termasuk dalam golongan Al-Mahjubun disebut. Al-Mahjub maknanya orang yang terhijab. Terhijab daripada melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana zat Allah Ta'ala itu tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Macam tu. Pembahasan berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala ini disebut dalam kitab Aqidatun Najin juga.
Kitab Aqidatun Najin dia ada sebut berpasan dengan melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga. Dalam kitab Jawharul Marhum pun ada. Dalam kitab orang kata macam tadi kan, Tuhfatul Marid, syarah kepada Jawahirut Tauhid pun ada sebut. Mereka orang beriman tadi dapat melihat Allah Ta'ala. Dan kitab tafsir pun ada menyebut berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ada ayat Quran menyebut berkenaan dengan dibolehkan melihat Allah Ta'ala. Kelebihan Allah Ta'ala bagi pada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, di mana apabila orang beriman dapat melihat Allah Ta'ala masa itu, maka hilanglah maknanya segala kelazatan, keseronokan dengan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga itu. Kerana mereka akan memfokuskan kepada nikmat melihat Allah Ta'ala masa itu, yang mana zat Allah Ta'ala masa itu tidak dapat diserupakan dengan sesuatu pun yang ada dalam dunia ini, tuan-tuan. Baik, kemudian kita mesti menyatakan bahawa pemimpin yang paling mulia selepas Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq, dan bahawasanya Allah Ta'ala telah memuliakan agama ini dengannya, mengunggulkannya daripada orang-orang yang murtad. Okey, Abu Bakar tuan-tuan kenal lah, biasa disebut kenal Abu Bakar kan. Itulah orang yang menjadi mentua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah ayah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dialah orang yang mendampingi Nabi dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa ketika Nabi dikejar oleh Surakah bin Malik. Ingatkan kisah Surakah bin Malik itu? Ketika Surakah bin Malik sangat berminat untuk mengejar Nabi dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diiringi dengan Abu Bakar. Kemudian dua orang lagi pun mengiringi Nabi lah. Salah seorang daripadanya iaitulah Abdullah bin Uraikid. Ini penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Amir bin Fuhairah pun sama jugalah. Mana ada 4 orang sebenarnya dalam perjalanan hijrah tadi. Dan apa yang berlaku kepada Surakah bin Malik itu, di mana kudanya itu terpelesuk kan, terpelesuklah kaki kudanya sehingga jatuh. Berulang beberapa kali dia jatuh dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah tadi, Sayyidina Abu Bakar selalu orang kata sama ada dia akan berada di kiri Nabi ataupun di kanan Nabi, atau depan atau belakang Nabi. Sampaikan Nabi tanya dengan Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu buat? Kejap kiri, kejap kanan, kejap depan, belakang dan sebagainya, apa yang kamu buat?" Sebenarnya aku memandang pada musuh. Tengok musuh lah. Takut nanti ada musuh yang akan cuba datang untuk menekam dan juga membunuhmu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali lah orang kata Abu Bakar tadi. Dia nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, jangan ada sesiapa pun yang terbunuh. Yang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun dia kata, tak apa, dia kata, tak usah buat, tak apa. Kerana Allah Ta'ala senantiasa melindungi akan diriku daripada perbuatan orang-orang yang cuba membunuhku. Baik. Kemudian Abu Bakar ni pula, dia ni antara orang yang dipelekehkan oleh golongan-golongan Syiah. Antara sahabat-sahabat yang mempelekehkan orang kata para sahabat di golongan Syiah ni, antaranya Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar, lepas tu Umar, Osman, kan? Ni golongan-golongan yang menjadi sasaran kepada golongan-golongan Syiah. Sebab golongan Syiah ni mereka nak kalau boleh yang menjawat jawatan khalifah itu, mana khalifah yang pertama ialah kalau boleh Sayyidina Ali. Mereka nak macam tu. Tetapi kan apa yang berlaku kalau ikut pada sejarahnya, yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Bihar Al-Anwar,
yang dikarang oleh Syekh Muhammad Baqir Al-Majlisi. Ini seorang daripada golongan Syiah kata. Dia ada sebut bahawa dia sebut dalam kitabnya, dia kata kitabnya bernama Bihal Anwar. Diterimakan daripada Abi Ali Al-Qurasani meriwayatkan bahawa hamba Ali ibni Al-Husain berkata, aku pernah bersama dengannya dalam sebahagian daripada khalwahnya. Maka aku berkata, sesungguhnya aku ada hak atas Tuan. Bolehkah Tuan memberitahuku tentang dua lelaki ini, iaitulah Abu Bakar dan juga Umar? Maka Ali bin Husain berkata, kedua-duanya kafir, dan kafir juga orang yang mengasihi akan kedua-duanya. Sampai begitu sekali lah dia kata. Dia kata inna li alaika haqqan ala tahbiruni min hazaini rajulaini an Abi Bakrin wa Umar qala kafirani kafir man ahabbuhuma. Dia kata, boleh tak kau mengkhabarkan pada aku tentang dua lelaki ini, iaitu Abu Bakar dan Umar? Maka dia berkata, kafirani, dua lelaki ini adalah kafir. Kafir man ahabbahuma, dan kafir juga sesiapa yang mengasihi akan keduanya, tuan-tuan. Sampai begitu sekali lah dia kata. Kafir Abu Bakar Umar ni, kemudian kita pula yang mengasihi akan keduanya pun juga dia kata kafir, tuan-tuan. Kemudian dalam kitab An-Anwar An-Nu'maniyah yang dikarang oleh Said Ni'mallah Al-Jazairi dia kata, ni pun Syiah juga dan sebut dalam kitabnya. Dia kata Sayyidina Abu Bakar ni penyembah berhala. Dia kata, kalau sebut dalam kitabnya, dia kata janganlah kamu merasa pelik dengan hadis ini, sesungguhnya telah diriwayatkan daripada hadis-hadis yang khusus bahawa Abu Bakar sering solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan berhala tergantung di lehernya. Dia kata berhala tergantung di lehernya, dan sujud Abu Bakar adalah kepada berhala tersebut. Nampak? Abu Bakar sujud kepada berhala tersebut. Wasanamu mu'allikun fi unukihi wa sujudihi lahu. Dia kata berhala tergantung di lehernya dan sujud Abu Bakar adalah kepada berhala tersebut. Ini sebut dalam kitab Syiah punya. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya ialah Sayyidina Abu Bakar. Seandainya aku boleh memilih seorang Al-Khalil, mana kekasih selain daripada Tuhanku, nescaya aku akan jadikan Bakar sebagai Khalilku. Aku akan jadikan Bakar itu sebagai Khalilku, tuan-tuan. Baik. Inilah doa orang Syiah melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Umar yang disebut sebagai dua berhala Quraisy. Jadi mereka kata Abu Bakar Umar ni sebagai dua berhala Quraisy. Macam tu. Sedangkan Nabi menyebutkan bahawa Abu Bakrin wa Umar khairun ahli samawati wa ahlil ardi. Abu Bakar dan Umar itu sebaik-baik penduduk langit dan juga penduduk bumi. Masya Allah, tuan. Ini kelebihan daripada Abu Bakar. Baik, kemudian Imam Syiah juga mengkafirkan majoriti para sahabat. Dia kata majoriti, tuan-tuan, orang Syiah ni dia mengkafirkan para sahabat. Kalau sebut dalam kitab Sulaim Ibn Qais Al-Hilali, Sulaim Ibn Khalil Al-Hilali Asral Ali Muhammad yang wafat pada tahun 2 Hijrah, pada tahun 76 Hijrah, dia kata disebut, dia kata manusia murtad selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 4 orang. Dia kata, berkatalah Salman, faqala Ali, dia kata innan nas kulluhum azhadu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu arba'ah. Semua manusia murtad selepas daripada wafatan Nabi kecuali 4 orang.
Dia kata, kemudian sesungguhnya jadilah manusia selepas kewafatan Nabi itu seperti kedudukan Harun dan pengikut-pengikutnya, dan seperti kedudukan Al-Ajil, mana patung lembu, dan pengikut-pengikutnya. Maka Ali menyerupai Harun. Dia kata, Sayyidina Ali itu menyerupai Harun. Kemudian Abu Bakar menyerupai dengan Al-Ijal, patung lembu. Dan Umar menyerupai Samiri, penganjur penyembah berhala lembu. Penganjur penyembah berhala lembu. Kan Samiri kan. Kalau ikut sejarah Bani Israel kan, dia kumpulkan semua emas-emas semua kan, daripada Bani Israel tu, kemudian dicairkan, dileburkan semua, kemudian dibentukkan lembu tu. Maka Nabi Musa masa tu kan dia pergi ke Bukit Tusina bermunajat kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah. Jadi Samiri jagalah orang Bani Israel ni, dan juga Nabi Harun. Tapi dia buat dia patung anak lembu tu, sehingga patung anak lembu tu berbunyi boh kan. Jadi Samiri kata, inilah Tuhan kamu. Sedangkan Musa pergi atas bukit Tusina cari Tuhan dia, sedangkan Tuhannya ada kat sini. Inilah patung anak lembu. Oleh itu naklah kamu semua sembah patung anak lembu ni. Tuan-tuan, semua menjadi persoalan yang sekarang ini. Kenapa kaum Bani Israel ni, kan, ni ada dibincang dalam tafsir lah. Kenapa Bani Israel ni terlalu cepat sangat, kan, terpesong. Sedangkan mereka sebelum tu telah pun didakwah oleh Nabi Musa. Mereka telah pun menganut agama Tauhid, hasil pada dakwah Nabi Musa AS. Tetapi kenapa bila Samiri buat patung anak lembu, mereka terus murtad, terus murtad dan menyembah patung anak lembu itu. Jadi para ulama tafsir ni berkata bahawa antara sebab mereka buat begitu disebabkan kepercayaan mereka terhadap patung ini masih wujud lagi. Kepercayaan mereka tentang patung ini masih, orang kata, berbekas dalam diri mereka, masih tertanam dalam pemikiran mereka terhadap patung anak lembu dan juga patung-patung yang lain. Macam tu. Jadi apabila Samiri buat patung anak lembu je, terus mereka cepat sembah patung tersebut. Macam tu. Kemudian disebut juga dalam kitab Rijal Al-Kishi, Abu Amr Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz Al-Kishi sebutkan bahawa manusia selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi murtad kecuali 3 orang. Dia kata, kana nas ahlur riddah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasah. Faqultu wa man salasah? Faqala Al-Miqdad bin Aswad wa Abu Zar Al-Ghafiri, kemudian Salman Al-Farisi. Dia kata dalam kitabnya daripada Abi Ja'far, dia kata sesungguhnya manusia semuanya murtad sesudah daripada Nabi wafat kecuali 3 orang. Jadi ada persoalan, siapa 3 orang itu? Dia kata pertama Miqdad bin Aswad, disebut dalam kitab Rijal Al-Kashi, Miqdad bin Aswad, kemudian Abu Zar Al-Ghafiri, kemudian Salman Al-Farisi. Tuan-tuan, ini sebut dalam kitab. Dalam ni ada doktrin Syiah Imamiyah ni, yang ni banyaklah yang dikarang oleh Syekh Fuad, Syekh Datuk Fuad lah, kan. Di dalam ni banyaklah. Dia memang disebut, dia kalau apa tu dia ambil kitab mana, dia snap gambar kitab tu, lepas tu terjemahkan. Snap semua gambar kitab-kitab Syiah tu, dia ambil semua, lepas tu dia kupas, ulas dan sebagainya. Dia nak menunjukkan bahawa memang Syiah ni dia banyak kitab dia, dan dia banyak memburuk-burukkan para sahabat, kan? Memburuk-burukkan sahabat. Banyaklah benda-benda ideologi Syiah ni disebut dalam kitab-kitab mereka. Memang di Malaysia memang tak ada kitab ni, tak ada. Banyak di kata di Iran, di luar negara, tuan-tuan. Baik, sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah sebut, dia kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabat-sahabatku, dia kata. La tasubbul ashabi. Fawallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim
wala nasifahu. Janganlah kamu mencela akan sahabat-sahabatku, kata Nabi. Demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, sekiranya seorang kamu membelanjakan emas setinggi gunung Uhud pun, tetap juga tidak akan menyamai satu cupak ataupun setengah cupak sedekah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana keikhlasan mereka. Kerana keikhlasan mereka lah. Jadi kalau nak dibandingkan dengan harta yang mereka infak, tuan-tuan, berbanding dengan harta kita, jauh lagi lah kelebihan harta mereka lah, para sahabat. Kemudian ada pula sebut dalam kitabnya, Iblis makhluk pertama berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar. Iblis makhluk pertama. Kemudian Syiah Imamiyah pula dakwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penyembah berhala selepas daripada masuk Islam. Kan ni Syiah Imamiyah. Mereka dakwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni dua orang ni kita penyembah berhala. Dia ada hujah, semua ada kitab dia. Dia sebut kitab-kitab dia, dalil-dalil di mana diambil. Betul ke tidak pandangan mereka tu? Memang betul lah mereka berpandangan macam tu. Memang pemandangan mereka lah bercanggah lah dengan kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu, tuan-tuan. Kemudian kalau dengan berkenaan dengan kahwin muta'ah pun, disebut sini kahwin muta'ah, nikah muta'ah ni disebut apa? Dia kata Syiah mendustakan Allah dan Rasul dengan menghalalkan muta'ah. Kemudian orang buat muta'ah, dia kata dapat kampunan. Ni Syiah Imamiyah kata orang yang buat kahwin muta'ah ni, dia akan mendapat kampunan. Kemudian tak sempurna iman orang tidak bermuta'ah. Siapa tak kahwin muta'ah, tak sempurna iman, tuan-tuan. Ni muka surat 100. Kan dalam kitab Man la yahduru al-faqih, yang dikarang oleh Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali bin Husain Al-Babawi. Di muka surat 100 disebut dalam hadisnya, dalam hadisnya 4000, dalam kitab ini sebut hadis yang ke-4613. Waruya dan diriwayatkan bahawa alal mu'min la yakbalu hatta yatamatta. Orang mukmin tu tak sempurna iman sehingga dia kahwin muta'ah. Sehingga dia kahwin muta'ah. Jadi tuan-tuan kena kahwin muta'ah. Kahwin kontrak lah. Kahwin kontrak kan. Sedangkan kahwin kontrak ini diharamkan selepas daripada mula memang Nabi membolehkan kahwin muta'ah, tapi lepas tu Nabi mengharamkan sama sekali daripada kahwin kontrak. Dia disebut ini tak sempurna iman orang iman sehingga dia berkahwin muta'ah, tuan-tuan, kahwin kontrak. Kemudian dia kata akad muta'ah adalah akad upah dan sewa. Akad upah dan sewa disebut dalam ni, dia kata muta'ah tidak terhad hanya kepada 4 orang, kerana ia tidak ditalak seperti isteri dan tidak diwariskan seperti hamba, tetapi ia hanyalah sebagai sewaan. Dia hanya sebagai sewa je. Perempuan ni kita kahwin tu menyewa, kita sewa je. Tuan-tuan. Itu sewanya. Disebut dalam kitab Furu' Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini, Syiah juga, dalam bab nikah dia kata. Dalam bab nikah, tuan. Pada hadis yang kelima dia kata daripada Muhammad bin Yahya meriwayatkan daripada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Isa, daripada Al-Husain ibnu Sa'id dan Muhammad Al-Khalid Al-Baqi, daripada Al-Qasim ibnu Al-Urah, daripada Abdul Hamid, daripada Muhammad bin Muslim, daripada Abi Ja'far berkenaan dengan muta'ah. Kan? Abi Ja'far ni sahabat ni. Daripada Abi Ja'far, iaitu sahabat Rasulullah SAW, dia berkata muta'ah tidak terhad hanya kepada 4 orang, tetapi ia tidak ditalak. Kerana dia tidak ditalak, maksudnya perempuan itu tidak ditalak, dan tidak diwariskan.
Kan? Maksud tidak, dia bukan seperti hamba, tetapi ia hanyalah sebagai sewaan, dia kata. Dia kata, laisat min arba'ah li annaha la tutlaqu wa la tarisu wa innama hiya al-mustajarah. Wa innama hiya al-mustajarah. Hanya perempuan itu hanyalah disewa. Mustajarah, perempuan disewa saja. Jadi perempuan itu dia kata bukan ditalak, dia kata. Sebut dalam kitab ni banyak lagi kan, macam-macam, semua ada kitab-kitab ni sebutlah. Okey, lepas itu akan datang sambung lagi kan. Baik, kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diakui oleh seluruh umat Islam dalam kepimpinan sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengangkatnya untuk menjadi imam dalam solat ketika Abu Bakar sakit. Betul tak? Ketika Abu Bakar sakit, maka para sahabat pun tunggulah, mana Nabi ini tak keluar-keluar. Yang ada masa itu Abu Bakar dan juga para sahabat lain. Maka diminta sahabat Abu Bakar ke depan. Tiba-tiba Nabi keluar, kan? Tiba-tiba Nabi keluar, maka Abu Bakar pun undur ke belakang. Kan? Bila dah habis solat, lepas tu Nabi pun ke depan jadi imam. Nabi ke depan jadi imam lah. Dia satu ayat lah berkenaan dengan aku kata Abu Bakar nak jadi imam. Itu. Bila dah habis solat, kan? Maka Nabi pun tanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar," dia kata, "kenapa kau tadi tak jadi imam? Kenapa kau tak terus jadi imam aja?" Maka Abu Bakar kata, tidak semestinya, kan, sedangkan Rasulullah SAW ada masa itu, tidak semestinya Abu Bakar jadi imam. Tak layak anak Abu Quhafah jadi imam, sedangkan Rasulullah SAW masa itu masih ada, masih hidup. Okay. Baik, kemudian sesungguhnya orang-orang yang membunuh Uthman radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah atas dasar perinayaan dan juga derhaka. Ini nak menyatakan tentang kelebihan Sayyidina Uthman pula. Setelah kewafatannya, maka Ali bin Abu Talib yang dilantik sebagai khalifah. Kalau dalam pahaman Syiah, dia tak ada khalifah, yang ada imamah. Yang ada imamah, khilafah tidak ada. Itu kena fahamlah, kan? Dan antara golongan Syiah yang hebat itu, yang lantang itu ialah Imam Syiah pahaman Imam 12. Syiah pahaman Imam 12. Isna Asyara itu. Okay, dia ada 12 imam dia. Yang pertama Ali bin Abi Talib. Okay, mereka pun mengaku Ali sebagai imam mereka. Kemudian Hasan bin Ali. Kemudian Sayyidina Husain bin Ali. Kemudian yang keempat Ali Zainal Abidin bin Husain, anak kepada Sayyidina Ali. Kemudian yang kelima Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. Ini anak kepada Ali Zainal Abidin tadilah. Kemudian yang keenam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Bakir, anak kepada Muhammad Al-Bakir nombor 5 tadi. Kemudian yang ketujuh Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq. Okey, ini anak kepada Ja'far As-Sadiq yang nombor 6 tadi. Kemudian yang ke-8 Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim. Ini anak kepada Musa Al-Kazim lah, yang nombor 7 tadi. Kemudian nombor 9 Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha, anak kepada Ali Ar-Ridha. Kemudian nombor 10 Ali bin Muhammad Al-Jawad. Kemudian nombor 11 Hasan bin Ali Al-Ashqari yang wafat pada tahun 260 Hijrah. Dan yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Ashqari Al-Mahdi. Itu yang gaib tu, imam yang gaib pada tahun 260 Hijrah. Imam yang gaib. Itu dikatakan Imam Mahdi tu. Mereka dakwa bahawa Muhammad bin Hasan Ashqari ini, Al-Mahdi ini dia lah besok akan lahir dia akhir zaman, datang balik. Okay. Mereka percaya bahawa Imam 12 ini telah gaib dan dia akan muncul kembali dalam masyarakat setelah dunia ini penuh dengan kezaliman dan kekacauan. Jadi dia akan membawa akidah yang kononnya akidah yang betul lah. Akidah yang betul. Sedangkan akidah-akidah yang dianuti oleh orang Islam zaman sekarang adalah akidah yang sesat. Semua sesat. Yang tak sesat dia je lah.
Dan mereka juga mendakwa kita ni Ahlussunnah ni kafir. Sedangkan kita tak pernah mendakwa mereka kafir. Tak pernah dakwa mereka kafir. Tapi mereka mendakwa kita kafir. Gitu. Semapa bercanggah dengan pemahaman mereka. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi majma'un. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan dengan apa yang dibincang kita sebanyak akan dapat beri kefahaman pada kita. Ada soalan ke sebelum saya tutup? Ada kenduri ya? Tak ada kenduri? Oh, siang dah sudah. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.